Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun al karihal musyrikun al karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berusaha, Puan Hasni ada. Ada Puan Hasni binti Usop. Ada mana dia? Oh, belakang. Puan Hasni binti Usop, penolong kanan pentadbiran SMK Sri Pati Ambon, yang dipertua PIBJ SMK Sri Pati Ambon Cik Muhammad Azam bin Abdul Ghani, yang dihormati penolong kanan, guru-guru, para ibu bapa dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu pada pagi ini, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi pada pagi ini kita berada di dalam satu majlis ilmu. Walaupun kuliah subuh ni satu peluang yang sangat baik. Sebab apa? Dalam banyak-banyak kuliah yang paling saya suka adalah kuliah subuh. Sebab kuliah subuh ni dia fresh, banyak idea-idea baru sampai. Itu sebabnya kalau siapa nak murah rezeki kena bangun awal. Tetapi dilimbang ini awal betul. Ini kuliah subuh ke kuliah tengah malam ni, bangun awal betul sini. Rupa-rupanya dalam pukul 5.30 ni dah mula nampak dah, langit ni dah mula nampak dah. Jadi baguslah. Dekat sini suasana awal terasa macam berada di dua negara. Seluar negara. Kalau kita ingat dan pernah kita lihat dalam satu hadis, Nabi sebut, apabila kamu melewati taman-taman syurga, minumlah hingga puas. Nabi kata, kalau kamu melewati taman-taman syurga, minumlah hingga puas. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga itu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, majlis-majlis ta'lim ataupun majlis-majlis ilmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi mana kata program yang kita buat hari ini adalah program taman-taman syurga, majlis ilmu. Dan dalam majlis ilmu ni biasalah ujian dan rintangan dia seperti biasa. Bila duduk dalam majlis ilmu ni, kadang-kadang dalam bilik atas katil susah sangat nak tidur. Tapi dalam majlis seperti ini tegak-tegak pun boleh tidur. Jadi itu cabaran ni. Dan kalau kita tengok orang tu dah mula duduk keadaan dia macam ni, itu step-step awal nak tidur tu sebenarnya. Jadi tengok dah mula dia dah betulkan tangan dia balik, nampak tu. Tak tahu macam mana nak buat dah tak tahu kan. Jadi tak apa, jangan risau. Saya tak kecil hati pun. Tidurlah, tak ada masalah. Itu kelebihan orang mendengar ceramah. Orang mendengar ceramah memang boleh tidurlah. Saya tak kecil hati pun, sikit pun tak kecil hati. Jadi dalam majlis ilmu ni Nabi dah pesan, minumlah sehingga puas. Minum betul-betul. Maksudnya ambil ilmu sebanyak-banyaknya dalam majlis ilmu. Jadi saya pun seronok tengok tu. Saya tengok tadi senarai tak habis baca lagi. Senarai pelajar-pelajar cemerlang kan. Nampak tu ya, 6A 5A. Agaknya hujung sana 1A kot. Kau macam mana? 7, 6, 5, 4. Paling rendah berapa? Dia by tahun berbeza-beza. Tahu. Paling rendah berapa sini? 4A lah. Oh, okey. 4A. Saya dulu tak ada merasa berapa A ni. Zaman saya dulu pakai aggregate. Dialah nak bagi tahu dah tua. Kan? Dah tua lah tu kalau pakai aggregate.
Dan zaman saya yang terakhir sekali menggunakan sistem SRP, sijil rendah pelajaran ataupun LCE, kan, lower apa, LCE apa, entahlah, malah sebut macam itulah. Macam itulah kan, jelas. Lepas tu jadi PMR, lepas berapa tahun tukar menteri, tiba-tiba tukar lagi jadi PT3, nyampah tu lagu. Tiba-tiba PKP langsung tak ada. Pening kepala. Dulu macam tu lah, tapi macam tu lah, kita ni proses kita. Kan bagus kalau kita belajar tak payah periksa ustaz, kan bagus. Memang bagus, tapi macam mana kita nak menilai kepahaman kita, betul tak? Macam tu jugalah hidup kita. Macam mana kita nak dikatakan beriman sedangkan kita belum diuji? Mesti diuji, kan? Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian, kan? Macam pagi ni kan, dia biasa dia tak bangun pagi, hari ni dia bangun pagi sebab nak tengok Samsul Debat, contohlah, kan? Ni ada yang tak mandi pun ada. Ni bukan aku tak tahu, aku tengok muka pun tahu siapa tak mandi ni, aku tahu, kan? Tengok muka, tengok. Saya usik kawan ni. Saya bagi idea lah, lain kali kalau nak cover pakai kopiah, tak nampak sangat, kan? Ni rambut kembang macam tak tempat apa je, kan? Contoh lah. Tak, saya tak cakap orang sini, tempat lain. Kau janganlah betul-betulkan rambut kau. Aku tak cakap kau pun, orang lain. Contoh, macam orang perempuan ni nampak macam suci mandi kan, dia pakai telekung yang tu muka kan, tak adalah. Tapi memang ujian akan datang dalam hidup kita, kan? Samsul Debat tak diuji, uji juga, diuji. Nak sampai sini naik 2 kapal terbang. Mula-mula tu kapal terbang tu kipas dekat dalam, tiba-tiba daripada Miri nak sampai ke Limbang, kipasnya kat luar, sejuk kat luar ya, kan? Dalam panas. Macam tu lah, kan? Tapi seronok lah, dapat kacang, dapat kek semalam dekat dalam kapal terbang, kan? Terperanjat budak tu. Orang ambil gambar tak bagi warning, dia orang ingat kilat tadi. Korang tak pernah ambil gambar ke apa? Cuba sabar ni, relax kan, mana sabar. Terperanjat nampak lampu. Kan? Jadi sebenarnya bila topik kita hari ni cemerlang di dunia, sejahtera akhirat, macam tu. Cemerlang di dunia, sejahtera di akhirat. Saya tak nak lah ustaz, ni semua dunia ustaz, saya nak kejar akhirat. Tak boleh juga. Sebab di dunia ni kita dah diuji dah, kan? Tu sebabnya seperti mana saya sebut malam tadi, bagaimana Nabi bagi tahu apa? Nabi bagi tahu sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin. Macam mana orang penjara? Ada peraturan. Biliknya besar itu je. Nak ke depan pun jarak banyak tu je. Ada jeriji besi. Kalau boleh keluar apa pergi dekat padang tu je. Pagar tembok besar ni tak boleh lepas ni. Tengok yang kita tengok dalam filem tu memanglah dahsyat lah. Boleh lari lah, korek lah. Satu hari satu pakai pandai beruh gigi, dia boleh lari keluar. Tak, dia di penjara. Dia ada peraturan. Dia kena bangun pukul berapa. Dekat asrama, ada asrama ke sekolah ni? Di asrama sekolah ni dia rasa lah sikit macam penjara. Sikit. Kan, ada peraturan. Dia kena pergi dewan, semua kena pergi dewan. Dewan kan, kena dengar ceramah kan. Iya. Dalam banyak-banyak perkara yang kita nak buat hari Sabtu pagi, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Janganlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat, menyampah kan. Tapi betul lah, kena pergi. Kalau dekat penjara, makanan apa dia bagi pagi tu, kalau pagi tu bubur lah, kan. Hari ni mesti makan sedapnya, mestinya, sebab Samsul Debat datang. Kalau setakat mihun tak payahlah. Pagi ni bukan mihun lah. Berapa bukan? Lebih kurang. Aduh. Macam mana? Bukan senang. Kata tadi bukan senang-senang nak panggil Samsul Debat. Ayat dia tadi, kan? Tapi bagi mihun macam mana? Ni contoh lah, contoh saja je. Kurang-kurang lah Sarawak. Macam tu kan. Samsul Debat punya favourite tau. Dia punya favourite food dia memang paling dia suka mi kolok dengan laksa Sarawak. Saya pernah bulan puasa
Pernah kadang saya telefon saya punya PA yang jaga jadual kat Sarawak, buatlah satu ceramah malam ni. Saya pergi betul-betul malam masa buka puasa tu, malam tu sampai petang, malam tu saya buka puasa Al-Azhar Sarawak. Lepas buka puasa Al-Azhar Sarawak pergi ceramah. Habis ceramah tu layan mi kolok kat Kampung Patingan, kampung nombor 6 kat Kuching. Itu tempat pot saya. Al-Azhar Sarawak pula Al-Azhar Sarawak Pattaya. Terbayang sampai kat tekak. Sekali mihun. Gurau Ustaz, gurau. Kejap lagi Ustaz cakap, belajarlah bersyukur. Tapi memang betul tu, saya memang makanan favourite saya. Semalam di hotel apa dekat depan airport tu, Remy apa? Jin Hall. Jin Hall tahu, tempat Jin Hall maknanya jin tu dia pegang tempat tu. Jin Hall. Dekat sana saya try order dia punya mi kolok putih. Mi kolok putih boleh lah. Tapi tetap favourite saya dekat tu lah, Kampung Patingan, kampung nombor 6. Biasa je kedai tu sebelah masjid. Tu sebab sedap sangat mi kolok tu, sebab dia dapat 5 kali azan. Sebab dia sebelah masjid kan. Sambung. Jadi bila kita nak berjaya, kita tak boleh lah nak pegang satu je. Di dunia ni tempat kita tanam, kita ikut peraturan. Susahlah hidup ni tak boleh, itu tak boleh. Itulah namanya manusia. Kalau nak bezakan kita dengan makhluk Allah yang lain, kita kena ikut peraturan. Kena ikut peraturan, mesti ikut undang-undang, mesti ikut syarak, mesti ikut. Macam contoh hari ni nak dengar ceramah, boleh dengar ceramah, boleh panggil penceramah mana-mana, boleh. Penceramah tu mestilah yang sesuai, contohnya lah. Dan yang nak dengar ceramah, buat kat tempat yang sesuai. Nak buatkan masjid mungkin takut padat sangat, atau mungkin ada yang ABC, Allah bagi cuti, dia tak boleh nak masuk ke masjid, so dia buat dekat dewan. Buat dekat dewan pula tak boleh lah main bebas je, kena asing, lelaki belah sini, perempuan belah sini. Tak boleh sesuka lah nak duduk, ada perempuan duduk atas pangku, apa hal pula, tak boleh kan. Jadi mana ada peraturan, jadi ada syarat-syarat dia. Jadi mana kata hidup kita ni berperaturan. Bak kata Buya Hamka, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Kena bezakanlah kita dengan makhluk Allah yang lain. Bezanya kita ada peraturan. Tengok babi tu kan? Babi tu dia nampak benda bergerak nak disondol ni. Sekali dia longgah, rupanya batang pokok, berdarah hidung ni yang mancung kan? Tapi kita ni manusia, kita tak boleh main bulldoze saja, kita tak boleh main langgar aja. Kita kena ikut peraturan. Bak kata orang datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jaga adat, jaga adab. Macam adab tempat ni, saya pun tak tahu di Limbang ni macam mana kan. Jadi kena ikut aja. Apa yang penganjur kata, okey kita kat sini Ustaz, iyalah. Pagi ni SMK setiap Patiamun, okey lah. Lepas ni Ustaz kita pergi sini pula, okey. Boleh balik hotel tu, balik hotel, okey. Ikut aja lah. Sebab saya bukan orang sini dan saya first time sampai ke Limbang. Semalam dapat makan dekat Tremendous Cafe. Dia punya cendol, dia punya sedut, dia punya mie tu surup. Dia punya sedap pakai gula anau. Terbaik. Hari ni aku promo lagi Tremendous Cafe ni. Nombor 1 di Limbang. Macamlah bosa Bona Limbang ni, menyampah aku kan. Dia punya nak declare nombor 1 tu kan. Semalam aku sini-sini je dia kan. Tapi memang sedap lah. Tapi Tegamak ada letak nombor 1 di Limbang. Kalau letak nombor 1 di Sarawak, aku faham lah. Nombor 1 di Limbang. Berapa lama nak habiskan 1 Limbang ni? Kalau round 1 jam habis 1 Limbang. Dalam 2 jam settle 1 Limbang. Saya ingat lagi saya pergi ke Brunei. Saya ceramah di Brunei dulu kan. Saya tanya, jauh ke daripada airport nak pergi ke UBD, Universiti Brunei Darussalam? Jauh juga, dalam 15 minit macam tu. 15 minit jauh dah dekat dia. Nak tunjukkan kecil ini negara Brunei ni kan. Tak tahulah, kalau bawa lah daripada Limbang naik kereta sampai ke Kuching, rasa meninggal dalam kereta tu rasanya. Jauh betul kan. Macam tu lah.
Berapa hari tu kalau daripada sini nak pergi ke Kuching? 1 hari. Oh, 1 hari kau jalan dah lah, jalan zikir semua. Allah 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 Akbar Allah 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 Allah. Tentu lah jalan macam tu kan. Bukan jalan yang tenang tu. Nah, tadi jalan nak naik bukit ke sini pun macam tu kan. Ya Allah ya Allah ya Allah. Itu tengah on the way lah kan. Itu memang dah lama macam tu ke atau dalam proses nak ni? Dalam proses lah. Okey. Sikit aja lah. Sampai zikir sikit Allah. Jadi makna kata dalam menghadapi nak jadi menghadapi ujian-ujian di atas dunia ni, adakah ada 9 perkara yang nak dipesan untuk berjaya di dunia, untuk cemerlang di dunia dan sejahtera di akhirat. Yang pertama sekali yang perlu kita jaga adalah kita perlu sabar. Sabar banyak-banyak. As-sabru minal, sabar sebahagian daripada sabar sebahagian daripada iman. Kalau sabar itu separuh daripada iman, separuh lagi apa? Tengok. Nampak? Tu. Saya pernah ceramah dekat satu masjid. Masa tu orang tua-tua je datang. Sabar separuh daripada iman, separuh lagi apa? Tak tahulah, ceramah je lah. Sibuk tanya dia katanya. Dah kena marah pula penceramah ni. Korang asam betul. Kan? Saya orang tua-tua ni dia smash saya macam tu je. Nak ceramah lah, tanya pula dia kata kan. Jadi kalau separuh daripada iman adalah sabar, separuh lagi adalah syukur. Tapi kita cerita sabar ni, kena sabar. Untuk kita kena sabar. Adik-adik masuk dalam ni belajar kan. Belajar kena sabar. Saya sendiri pun dulu, ya kenapalah aku belajar. Aduh, kena bangun, kena ni lah, kenapalah. Dah lah saya dulu dan keluarga saya bukan keluarga senang. Saya pun orang kampung. Saya pun orang kampung juga. Saya dulu seawal jam 4.30 pagi dah kena bangun. Korang memang 4.30 pagi kena bangun sebab cepat sini. Tapi dekat sana 4.30 tu tak ada makhluk lagi yang bangun. Ayam mitik pun tidur lagi. Kan? Atau ayam mitik Semenanjung. Kan? Jadi saya pukul 4.30 tu kena bangun. Tolong mak buat kuih. Kena tolong lap daun pisang sebab mak nak bungkus nasi lemak nanti. Saya pun sama tolong bungkus nasi lemak. Orang panggil apa tu? Kuih kari pap tu kan yang bunga tu pakai jari ni. Buat klaim dengan tu dia punya bunga kari pap tu. Bangun pagi. Saya sampai cakap apa? Lepas tu dengan tak berbaju dengan suara pendek dulu kan kalau rendah. Sampai sekarang menengah macam tu. Golek-golekkan kuih donat tu, golek kat gula tu. Saya kata apa ayat saya cakap, wallahi saya share kat semua. Saya kata kenapalah aku lahir dan keluarga ni, kenapalah aku lahir dan keluarga macam ni. Kawan-kawan aku elok tidur lagi, tak bangun tidur lagi. Hari tu pernah dalam hujung tahun lepas, saya duduk dengan adik-beradik saya ada 5 beradik. Samsul Amri, Samsul Fazli, Samsul Hafiz, Samsul Hafizi, Syamira Hafizah. Samsul Hafizi dengan Syamira Hafizah tu kembar lagi perempuan. Kami 5 beradik duduk. Saya ceritalah, Balung lah itu ceramah. Saya bahasa diri saya Abang Long lah. Dia kata Abang Long itu ceramah. Balung kata apa tau, masa dulu kena buat kuih. Balung cakap apa tau, kenapalah aku lahir dan keluarga ni. Adik-beradik saya kau, Balung kita orang pun cakap macam tu dalam hati. Dia kata macam tu. Tetapi rupa-rupanya itulah yang membentuk kami sehingga kami dewasa. Kami sedar betapa pentingnya pengalaman itu, sebab menyebabkan kita belajar erti susah. Bila orang tu pernah hadapi susah, kita pernah hidup susah di limbang, kita pernah hidup susah atas dunia ni, maka kita akan sedar, kita akan menghargai nikmat senang. Tapi pada orang yang tak pernah susah, sikit aja susah dah susah sangat lah. Jadi biarlah kita kena bersyukur tau dengan ujian susah yang Tuhan bagi kat kita. Yang pertama, kita kena sabar. Sabar banyak-banyak. Sekejap aja. Siapa form 1 ni? Angkat tangan. Form 1. Form 1 angkat tangan. Form 1 angkat tangan. Okey, ni form 1. Form 2. Form 3. Form 4. Form 5. Form 6. Yang dah habis sekolah. Yang tua-tua ni semua tak nak mengaku. Tapi betul lah. Tengok sekejapan aja. Tengok yang tingkatan 5. Yang tingkatan 1 ni tengoklah tak lama.
Tanyalah yang tingkat 5. Mana tingkat 5 tadi? Tiba-tiba aja dah nak, sibuk dah sekarang ni. Kamu nak peksa, kamu nak peksa. Tengok tu senarai nama. Kan, tu biasa. Sekejap je nanti tiba-tiba dah habis belajar. Ayat yang paling mahal sekali manusia ni tiba-tiba dah habis belajar. Tiba-tiba sambung belajar. Tiba-tiba nak kahwin. Tiba-tiba nak kerja. Tiba-tiba beranak. Bahaya. Apa perut kau besar nak beranak? Macam tu kan? Tak. Maksudnya masa tu cepat berlalu. Kan? Semua tu ada ujian dia masing-masing. Semua ada ujian masing-masing. Macam saya sebagai penceramah, ada ujian dia juga. Ada ujian. Kadang-kadang nak ceramah dah sampai kat tempat tu kosong. Kenapa? Program batal rupanya. Contoh. Tak ada orang. Sabar je. Buat macam mana? Relax lah. Pergi layan lalapan lah apa? Lalapan. Nasi lalapan lah. Apa nama dapat kuih malam tadi? Kuih apa nama? Alah, lupalah nama kuih tu. Alah yang dalam daun tu mana? Itulah dia. Apa tebaloi? Apa? Ada satu lagi saya dapat kuih. Alah yang apa? Alah yang macam daun pisang itu yang kita kena tolak makan tu. Celorot. Celorot ke celorot? Macam tu lah ya. Macam tu. Saya kalau begitu suka saya kuih tu. Kan? Jadi mana kata sabar. Ujian tu biasa. Kan? Orang lain yang kahwin, orang lain yang kena. Tu sabar juga. Jadi makna kata hidup kita ni sentiasa ada ujian. Yang kedua, solat. Solat itu tiang agama. Kita boleh tengok freshnya kita lepas subuh. Itu sebabnya ada sebab. Nabi pernah pesan tau. Nabi pernah pesan pada anak dia. Wahai Fatimah, dia kata. Wahai putriku Fatimah, usahlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Nampak? Ayat Nabi tu, jangan jadi seperti kebanyakan orang. Bangkitlah. Kerana sesungguhnya Allah menghidangkan rezeki sebanyak-banyaknya selepas daripada subuh hinggalah terbit matahari. Nampak Dalam tempoh subuh sampailah waktu duha tu, itu adalah antara waktu yang mana Allah kurniakan rezeki. Apakah rezeki itu? Wallahu alam, macam-macam. Itu sebabnya bangun awal. Ada orang tu dia bukan subuh gajah lagi dah. Subuh gajah ni kira dia lewat sikit lah dalam pukul 6 lebih, 7 lebih. Itu subuh gajah. Ini subuh dia, subuh 5 minit sebelum zuhur. Itu nama dia subuh dinosaur namanya. Dah pupus dah waktu subuh tu. Bayangkan. Jadi jaga salat. Salat itu tiang agama. Sebab kalau tiang agama, as-salatu imaduddin. Kalau tiang agama tu kita tak jaga, apatah lagi tiang hidup akan jadi tunggang langgang juga jadinya. Begitu juga apa yang kita nak capai dalam hidup ni juga akan bertergabung. Itu sebabnya kita kena jaga tiang agama dalam hidup kita. Kadang-kadang terlampau sibuk dengan urusan harian sehingga kita membelakangkan solat, juga menyebabkan kita gagal untuk mencapai apa yang kita idam-idamkan. Kepada yang Melayu beragama Islam, dengar pesan saya. Nak sesuatu, kita nak minta daripada Allah, tolong jaga solat, ya. Yang ketiganya, selawat ke atas Nabi. Sebut nama Nabi banyak-banyak. Nabi sebut apa? Faman ahabba syai'an aktsara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Jadi kalau kita suka pada Nabi, sayang pada Nabi, kena selalulah sebut nama Nabi. Sebut nama Nabi selalu. Dan Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak, mana dia berjaya hari akhirat besok, adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Kena selawat, sebut nama Nabi selalu. Tak kisahlah sallallahu ala Muhammad,
Ya Nabi salamun alaik. Tak kisahlah macam mana yang kita nak selawat. Alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram. Pernah dengar tak tu? Tak pernah dengar. Dia ada lirik dia. Ngawiti ingsun iki syiira kelawan muji marang pangeran kang gawe langit bumi ne. Pernah dengar tak? Faham tak maksud dia? Saya pun tak faham. Itu selawat syair Jawa. Dekat dalam YouTube adalah syair Jawa. Jadi makna alfa sallu ala nabi, sibu selawat ke atas Nabi. Khatamur rusulil kiram, Rasul yang terakhir yang mulia. Jadi selawatlah macam mana bila hati tak tenang. Kalau hati kita tak tenang, ada aja ujian, maka banyakkanlah berselawat, insya-Allah kita akan tenang. Yang keempat, nak berjaya juga salah satunya adalah nak cemerlang di dunia dan juga sejahtera di akhirat. Tolong jaga silaturahim. Jangan kita putuskan persaudaraan. Jangan gaduh, kau bukan kawan aku, get lost, jalanlah. Jangan macam itu. Kalaupun kita marahkan seseorang, Nabi ajar kita bencikanlah perbuatannya itu, tapi jangan bencikan orangnya. Nabi pesan macam tu. Yang kita benci perbuatan, bukannya orangnya. Ingat tu. Sebab dalam hidup kita, kalau kita mati besok, Tuhan tanya 3 perkara je. Pertama, Tuhan tanya tentang nikmat. Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Allah akan tanya. Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Amanah kita hidup dalam dunia. Siapa datang ke sekolah SMK Pati Ambon, amanahnya belajar, bukan selain pada belajar. Kalau buat benda lain, bercinta, buat benda-benda lain, langgar amanah yang dah diberikan oleh kedua ibu bapa kita. Suruh belajar, belajar dan belajar. Kan? People who are illiterate, orang yang buta huruf, bukannya orang yang tak boleh membaca. Tetapi for those who fail to learn, unlearn and relearn, dia kata. Orang yang gagal belajar, gagal untuk terus belajar, gagal untuk tidak belajar benda yang tidak sepatutnya, maka itulah golongan buta huruf sebenarnya. Jadi datang sini belajar, jaga, bukannya buat benda lain. Dan yang ketiganya, silaturahim. Pertama nikmat, kedua amanah, ketiga silaturahim. Allah akan tanya tentang silaturahim. Jangan memutuskan persaudaraan. Silaturahim ni satu benda yang berat, sebab itulah Allah letakkan sifat rahim dalam perhubungan. Rahim tu, silaturahim. Rahim tu sifat Allah. Allah letakkan dalam perhubungan. Sebab silaturahim ni sini akan bersuara akhirat besok. Siapa yang memutuskan silaturahim, maka dia diharamkan masuk ke dalam syurga. Wa na'udzubillah. Begitu juga yang kelima, untuk berjaya dalam hidup ni kita perlu sedekah. Sedekah tidak akan mengurangkan harta atau memiskinkan pemberinya. Malahan Nabi kata, sungguh sedekah tidak akan memiskinkan, tidak akan mengurangkan harta seseorang itu, tetapi sebaliknya bertambah, bertambah dan bertambah. Itu Nabi sebut. Dan kita hari ini dalam bab kita belajar bina sedekah apa? Ustaz, saya apa pun tak ada. Sedekah ini tidak semestinya dengan duit, tapi mungkin dengan bantuan-bantuan yang kita boleh berikan. Bagi tunjuk ajar pada kawan-kawan, itu satu bentuk sedekah. Paling tidak, kalau tidak pun untuk diri sendiri, kita bangun pagi, siap awal-awal, pandang cermin, senyum untuk diri sendiri, itu juga satu bentuk sedekah. Senyum itu adalah satu bentuk sedekah. Kan? Sedekah ini bakal memakmurkan kehidupan orang yang memberi sedekah. Kata Nabi, mengalihkan batu, kayu dan duri dari tengah jalan, itu juga satu bentuk sedekah. Kita bantu orang tua melintah jalan, itu juga satu bentuk sedekah. Kemudian yang seterusnya, yang keenam adalah syukur.
bersyukurlah kita seperti mana disebut oleh Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala suruh kita bersyukur, kan? Kalau kita bersyukur, Allah akan lipat gandakan rezeki kita. Tapi kalau kita kufur, kita tidak bersyukur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Allah akan bagi azab pada orang yang tak bersyukur. Kenapa pula macam tu? Yang kita faham, kalau kau tolong aku bagi. Kau tak tolong, aku tak bagi. Itu kita. Tapi Allah ajar kita ni satu bentuk syukur, Allah akan lipat gandakan. Tapi kalau kita kufur, Allah bagi azab lagi. Sebab syukur itu tidak semudah kita gosok dada kita, alhamdulillah, itu syukurlah tu. Tak cukup lagi. Syukur tu ada 4 kata Imam Al-Ghazali. Pertama, dengan lisan kita sebut alhamdulillah, dapat tengok Samsul debat depan-depan, contoh. Yang kedua, dengan hati. Hati memperakui siapa yang bagi nikmat, Allah yang bagi nikmat. Yang ketiganya adalah tindak tanduk dan perangai kita melambangkan kita syukur. Maknanya salat, kita puasa, kita buat ibadah, kita buat apa Allah Ta'ala suruh, tinggal apa Allah Ta'ala larang, itu adalah tanda kita syukur. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak, maknanya itu juga satu bentuk syukur. Maknanya kita memelihara nikmat. Contoh apa? Dah dapat dah sekolah ke SMK Pati Ambon ni, maka belajarlah rajin-rajin memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan buat perangai hingga menyebabkan kita boleh dibuang daripada sekolah ini. Jadi itu maknanya tidak memelihara nikmat. Seterusnya, yang ketujuhnya, serah. Maksudnya bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahlah kepada Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah membantu memudahkan urusan kita. Dan kita dah usaha, kita dah buat, bertawakal pada Allah. Jangan main tawakal aja tapi belajarnya tidak. Aku tawakal aja SPM ni, tengoklah dapat berapa. Jangan macam tu, kena usaha dulu. Usaha dulu, belajar rajin-rajin. Mana mungkin Allah tidak akan membalas dengan beribu kebaikan bagi orang yang sentiasa berusaha dan berserah kepadanya. Itu adalah merupakan janji Allah, kan? Maka kita pun dengan penuh ceria, dengan penuh semangat berusahalah kita dengan bersungguh-sungguh. Dalam pepatah Arab ada menyebut manjadda wajada, siapa berusaha pasti berjaya. Jadi kenalah usaha. Kemudian yang ke-8nya, senyuman. Jadikan senyuman kita perkara yang terbaik dialami oleh semua orang. Nampak senyum, senyumnya nampak orang, senyum nampak kawan-kawan. Jangan senyum sorang-sorang sudah. Duduk tepi jalan tu senyum, yang pahal pula budak tu, kan? Rupanya 9. Tahu 9? Tak cukup 1 dan 10. Mana dia ada short sikit. Jadi macam tu lah. Kemudian seterusnya apa? Bersemangat. Bersemangat dalam hidup ini. Belajar semangat, datang dengan ceramah semangat, nak main bola semangat, tengok TV semangat, tidur pun semangat, kan? Bangun pun kena semangat. Jangan time tidur je semangat, tapi waktu bekerja, waktu kita belajar, kita tak semangat. Kita mesti semangat dalam serba-serbi kehidupan kita, dengan penuh tenaga, buat dengan bersungguh-sungguh. Buat dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhlah menghadapi, menjalani kehidupan setiap hari. Bersemangatlah dalam beribadah dan menunaikan tuntutan seharian. Kesilapan dengan ramai orang, hidup sehari-hari bagaikan rutin. Sudahnya dia jadi bosan dengan kehidupan dia, tapi tak dilakukan dengan penuh bermakna. Sebab itulah kita diminta supaya bersungguh-sungguh. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, sebenarnya dalam hidup kita ni kita kena faham, dunia ni sementara je sifatnya. Dunia ni sementara saja sifatnya, apatah lagi yang berada di dalam dunia. Itu sebab adik-adik semua rasa kadang lah tiba-tiba dah tingkatan 5. Sebab masa memang pantas berlalu. Apatah lagi bagi orang macam saya, macam yang ada kat depan saya, ada kat atas ni kan, kat depan kita semua ni. Kami semua dah melalui macam-macam fasa dalam kehidupan. Ni kan, ada orang-orang lama pun yang datang sini, mak ayah yang datang, dah mengalami macam-macam dalam hidup ni. Itu sebab kami nak adik-adik semua belajar rajin-rajin. Belajar rajin-rajin, cari ilmu, dapatkan keputusan cemerlang. Ni nama-nama ni yang kita tengok ni, Isabel, Juliet Leora, anak Kel, kan? Stephanie Dayang Balang, Muhammad Hafiz Zamnudin. Ni semua dah pergi mana tak tahu dah.
dah pergi KL, dah bekerja ke, mungkin kan, dah pergi mencapai, mungkin sambung belajar di luar negara, macam-macam yang boleh dicapai. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Belajar, jangan kita tak belajar. Kain songket menang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Belajar. Jangan kita jadi orang yang tercari-cari dalam hidup ni, tak tahu nak buat apa. Ada orang macam tu, tak tahu nak buat apa dengan hidup ni. Sudahnya daripada kecil menyusahkan orang, daripada kecil tak nak mampus, dah besar menyusahkan orang. Itu kata orang tua dulu, kan daripada kecil menyusahkan orang sampailah ke tua. Menyusahkan orang aja, kerja tak nak, apa tak nak, belajar tak nak, apa pun tak nak. Jadi jangan jadi orang macam tu. Jangan jadi orang yang ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Ada tak menambah, tak ada tak mengurang. Jadi dia tu tak penting pun kadang-kadang. Jadi belajar rajin-rajin. Boleh tak adik-adik? Boleh, alhamdulillah. Jadi itulah harapan saya. Mudah-mudahan walaupun taklah sebanyak mana yang kita kongsikan pada hari ini, saya yakin lepas ni ada sesi bergambar pula, kan? Mudah-mudahan walaupun sikit, sama-sama lah kita amalkan dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak sekolah menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik dikasih sekalian, cuma sikit makluman, siapa yang dapat flyers tu, siapa yang berhasrat nak mengerjakan umrah bersama dengan Saudara Syamsul Debat, nanti bolehlah kontak nombor yang berkenaan. InsyaAllah kalau betul lah ramai daripada Limbang yang nak pergi sama dengan saya, kita akan cuba ikhtiarkan satu pesawat khas untuk bawa terbangkan. Mungkin tak daripada Limbang, mungkin daripada Miri terus ke KL. InsyaAllah kita cuba, jadi biar dia ada senang sampai kat sana. Tak adalah nak beli tiket lain lah, kita siapkan, jadi itu saja daripada saya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Jangan kecil hati, saya memang kuat bergurau, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.